Hai, Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya lagi, Sir Histrozi. Let Histrozi teach you history. Jadi untuk video kali ini, kita berada pada bab yang ke-6 tingkatan 4, iaitu ancaman komunis dan juga pengisytiharan darurat. Okey? Mungkin kamu dah pernah belajar komunis dalam bab yang ketiga. Jadi pada bab yang ke-6 ini, kita nak berhalusi dengan lebih mendalam lagi, siapa ini sebenarnya komunis? Dan kenapa komunis ni sangat signifikan dengan zaman pra dan pasca kemerdekaan di dalam negara kita. Alright? Jadi pada waktu ini kita akan belajar tentang komunis dan apakah cabaran-cabaran dan juga huru-hara yang dibawa ataupun kesan-kesan buruk yang dibawa oleh komunis di dalam negara kita. Alright? Dan untuk video kali ini kita akan fokuskan dahulu kepada apakah itu komunis atau apa itu komunis sebenarnya. Alright? Jadi komunis itu apa? Dah tulis kat sini. Komunis itu apa sebenarnya? Alright? Jadi komunis ini adalah sebuah ideologi ataupun fahaman. Dia merupakan fahaman ataupun ideologi. Macam yang korang belajar dalam bab yang ketiga, masih ingat lagi Perang Dunia Kedua, kamu belajar tentang Nazi atau Nazisme, dan juga kamu belajar tentang fasis atau fasisme yang ditubuhkan atau yang diasaskan oleh Adolf Hitler dan juga Benito Mussolini. Jadi komunis ini atau komunisme ini pun merupakan sebuah ideologi yang lebih kurang sama. Dan siapa pengasas kepada ideologi komunis? Alright? Jadi pengasas ideologi komunis ini adalah datang daripada dua individu. Alright? Yang pertama adalah Karl Marx. Alright? Seorang cendekiawan atau tokoh daripada Jerman, dan juga Friedrich Engels, yang mana kedua-duanya ini telah mewujudkan sebuah ideologi dalam buku tulisan mereka yang bertajuk Das Kapital dan juga Communist Manifesto. Okey, jadi apakah ideologi komunis ini sebenarnya? Apa yang cuba disampaikan oleh Karl Marx dan juga Friedrich Engels ini? Jom kita tengok. Alright? Jadi maksud komunis atau komunisme ataupun komunisme ini adalah ideologi politik. Dia sebuah ideologi politik yang nak menguasai sesebuah negara, yang mana dia nak mewujudkan sebuah negara yang negara itu menjadikan ekonomi dan juga harta ataupun barang rakyat menjadi milik kerajaan. Maksud dia macam mana tu, cikgu? Maksudnya macam ni. Maksudnya kita nak mewujudkan sebuah negara yang mana setiap aset dan harta-harta negara tersebut, tak kisahlah harta individu ke, harta rakyat ke, harta negara ke, semuanya akan disalurkan kepada kerajaan. Jadi kerajaan yang akan menetapkan bagaimanakah hasil ataupun harta-harta itu dibahagikan sama rata kepada rakyat-rakyat di dalam negara tersebut. Itu adalah konsep asas dalam komunisme. So pada peringkat awal, komunisme ini dia nak memperjuangkan konsep kesamarataan ataupun keadilan untuk semua rakyatnya, yang mana harta dan juga semua sistem yang ada dalam sebuah negara itu kerajaan yang tentukan. Alright, setiap rakyat itu akan mendapat, orang kata, hasil pendapatan yang sama, ekonomi yang sama, alright, kekayaan yang sama. Maksudnya pembahagian kekayaan dan harta itu sama rata. Itu maksud dia. Maksudnya ekonomi dan harta atau barang rakyat itu akan dijadikan sebagai milik kerajaan. So maksudnya kat sini, setiap orang ataupun rakyat hidup dalam negara komunis, setiap kerja mereka, setiap pendapatan ataupun harta mereka perlu disalurkan kepada kerajaan. Kerajaan yang akan membahagikan dia sama rata. Tak kisah orang kaya ke miskin ke, alright, semua akan diberikan kepada kerajaan. Kerajaan yang akan mengagihkannya sama rata kepada rakyat. Nampak dekat sini. Jadi ini adalah konsep asas dalam komunisme. Alright? Jadi bila konsep asas ini dah disebarkan kepada seluruh dunia, dekat sinilah konsep komunisme ini mula berubah. Alright? Berubah mengikut fahaman masyarakat dan juga negara tertentu, sehinggakan fahaman komunis ini menggunakan pelbagai cara, sehinggakan cara yang ganas atau menggunakan keganasan supaya ideologi mereka ini dapat diperjuangkan. Dan akhirnya ideologi komunis ini yang bermula di Rusia
masuk ke China, masuk ke negara-negara di sekitar Asia, akhirnya dia datang ke dalam tanah Melayu. So macam mana ideologi komunis ini boleh masuk ke dalam tanah Melayu? Daripada mana? Siapa yang bawa? Alright? Jadi kita akan tengok secara kasar dahulu untuk video kali ini. Video yang akan datang saya akan terangkan dengan lebih terperinci lagi. Alright? Jadi mengikut orang kata sejarah, fahaman komunis di dalam negara kita dikatakan ada yang mengatakan datang daripada dua negara. Alright? Ada yang mengatakan fahaman komunis di dalam negara kita datang daripada negara China. Alright? Iaitu datang daripada parti politik seperti parti Kuomintang ataupun KMT. Alright? Ada juga parti daripada men's school. Ada sebuah sistem persekolahan atau sekolah yang diwujudkan di dalam negara kita dan sekolah itu mengajar ideologi komunis. Alright? Dan nanti di ujungnya sekali kamu akan lihat tertubuhnya satu parti komunis yang lebih kukuh, satu parti komunis yang lebih berpengaruh sehingga kan dapat orang kata mewujudkan sebuah sebuah parti yang berpengaruh dalam negara kita yang kita kenali sebagai Parti Komunis Malaya ataupun PKM. Mungkin kamu pernah dengar pada bab yang ketiga kita belajar sebelum ini. Alright? Itu adalah orang kata serba sedikit. Jangan risau, dalam video yang akan datang saya akan terangkan dengan lebih lanjut lagi. Bagaimanakah parti-parti ini ataupun agensi-agensi ini menyebarkan ideologi komunis mereka di dalam negara kita. Okey? Dan ada juga pendapat mengatakan bahawa ideologi komunis ini datang daripada Indonesia. Yang mana Indonesia ini mereka orang kata terpengaruh dengan ideologi yang lebih awal daripada negara kita. Jadi sehingga mereka menubuhkan Parti Komunis Indonesia. Alright? Jadi bila Parti Komunis Indonesia ni dah makin kukuh dekat Indonesia, mereka cuba sebarkan ke negara-negara jiran mereka termasuklah tanah Melayu. Dia mengatakan Parti Komunis Indonesia inilah yang telah menyebarkan ideologi komunis itu ke dalam tanah Melayu. Alright? Jadi itu adalah serba sedikit tentang komunis. Alright? Jadi dalam video yang akan datang kita akan tengok dengan lebih detail macam mana komunis itu boleh masuk melalui China. Dan yang kedua, macam mana komunis itu boleh masuk melalui Indonesia. Itu kita akan belajar dalam video yang akan datang. Alright? Jadi dekat ini kita boleh simpulkan bahawa ideologi ataupun komunis ini merupakan sebuah ideologi yang nak menjadikan sesebuah negara itu negara komunis. Alright? Yang mana semua yang ada dalam negara itu ditetapkan oleh kerajaan, milik kerajaan, kerajaan yang tetapkan semua benda yang ada dalam sesebuah negara dari segi pekerjaan, pendapatan, pendidikan dan semuanya. So dekat sinilah kamu akan lihat bahawa dalam sesebuah negara komunis itu sebenarnya kurang kebebasan asasi. Sebab kita ditentukan, setiap rakyat ditentukan oleh kerajaan. Alright? Jadi itu sahaja untuk video kali ini. Kita akan belajar dengan lebih banyak lagi dalam video yang akan datang dengan topik-topik yang lebih menarik untuk kita bincangkan. Alright? Itu sahaja. Jangan lupa subscribe dan ajak lagi kawan-kawan korang untuk masuk atau untuk follow dan juga komen dalam video saya. Itu saja. Let History teach you history. Okay? Itu saja. Bye.